melepaskan peluang mengikuti kuis atau permainan yang dibuat oleh para fasilitator semasa latihan dalam kumpulan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput para fasilitator untuk mengembalikan latihan dalam kumpulan 3 untuk berfungsi dengan kita tentang pembangunan kemahiran yang ditawarkan dalam penjara. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari entiti 3 akan menerangkan tentang pengenalan. Nilai murni, seringkali kita mendengar ungkapan peluang kedua. Kebiasaannya peluang kedua ini adalah ruang yang diberikan kepada seseorang untuk memperbaiki kesilapan atau kelemahan yang terjadi. Kita sering merasakan peluang kedua ini adalah perlu kerana nurani manusia menyatakan setiap manusia melakukan kesilapan berhak untuk dimaafkan. Tetapi adakah kita sedar bahawa ada masanya kita menafikan peluang kedua ini kepada satu golongan, iaitu bekas banduan. Pengenalan. Seramai 1,940,579 banduan sudah dibebaskan dari 2011 hingga 1 Oktober lalu. Semua banduan itu diberikan latihan kemahiran dan pemulihan supaya apabila keluar penjara, mereka mempunyai keupayaan untuk menyara hidup tanpa diskriminasi. Bagi tujuan itu, latihan kemahiran bersijil diberikan kepada semua banduan tahanan di mana yang layak semasa penahanan bagi persiapan pekerjaan apabila dibebaskan, agar banduan diberi peluang kemahiran yang sewajarnya. Setelah mereka berusaha mendapatkan kemahiran vokasional dan industri di dalam penjara. Seterusnya, seksyen vokasional dan industri. Seksyen vokasional dan industri di Jabatan Penjara Malaysia telah memainkan peranan yang penting sebagai peneraju dalam menjalankan latihan kemahiran vokasional secara komprehensif dan bersepadu. Khasnya dalam aspek pembentukan kendiri dan pembangunan kejayaan penghuni di samping mewujudkan mekanisme pengurusan industri yang efektif serta komersial. Baiklah, objektif. Terdapat 4 aspek objektif, iaitu yang pertama ialah pemasaran. Untuk meluaskan pasaran produk penjara sama ada di dalam maupun di luar negara. Seterusnya, imej kepada masyarakat. Memberi maklumat dan kesedaran kepada masyarakat bahawa penghuni juga mempunyai bakat dan keupayaan untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi negara. Seterusnya dari aspek perusahaan industri. Ianya untuk meningkatkan peluang kerjaya kepada penghuni setelah dibebaskan, justru meningkatkan hasil kepada jabatan. Dan yang terakhir ialah pembangunan latihan dan kerjaya. Untuk memberi peluang kemahiran bersijil kepada penghuni bagi meningkatkan produktiviti. Seterusnya saya menyerahkan kepada ahli kumpulan saya yang baik. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membentangkan tentang objektif tadi. Objektif pertama adalah tentang pembangunan latihan dan kerjaya. Yang kedua adalah tentang pemasaran. So, yang pertama adalah pembangunan latihan dan kerjaya.
Next. Pembangunan latihan dan kerjaya. Yang pertama adalah merangka strategi latihan kemahiran yang berkesan mengikut keperluan industri berdasarkan National Occupation Skill Standards NOSS. Yang kedua adalah melaksanakan program persijilan kemahiran penghuni melalui sistem latihan dua nasional SPM SLDN, sijil kecakapan kemahiran STK CIDB dan sijil asas kemahiran modular. Seterusnya adalah melantik penyelaras coach dan trainer berkemahiran yang bertauliah mengikut bidang untuk melaksanakan latihan kemahiran dan persijilan. Menganalisa keberkesanan khusus melalui penilaian berterusan terhadap prestasi serta pencapaian kemahiran panduan di bengkel. Mendaftar pusat latihan dan perantis program latihan dengan agensi pelaksana. Membangunkan bahan pembelajaran serta soalan-soalan peperiksaan seperti yang ditetapkan. Next. Mengenal pasti reka bentuk produk yang ergonomik berdasarkan peredaran masa dan keperluan semasa. Melantik pegawai penilai luaran PPL untuk lawatan dan pemantauan bagi tujuan menilai kompetensi perantis. Merancang peluang peningkatan latihan dan kerjasama syarikat untuk membuka laluan kerjaya kepada penghuni selepas bebas. Menyemak semula modul-modul latihan selaras dengan teknologi dan pembangunan industri. Penyampaian sijil kepada perantis yang berjaya dalam majlis convocation. Menyemak permohonan bayaran insentif ketukangan BIK kepada pembantu pengajar kemahiran. Next. Seterusnya adalah objektif pemasaran. Yang pertama adalah mempromosikan produk penjara dan perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Penjara kepada masyarakat. Mewujudkan hubungan antara jabatan dengan pihak swasta atau agensi kerajaan yang lain untuk meluaskan rangkaian pasaran produk dan perkhidmatan. Menganalisa dan menepasti produk yang berpotensi tinggi mengikut keperluan pasaran semasa. Menyelia perkhidmatan jualan di tempahan secara dalam talian yang disediakan oleh pihak mampu. Membuat penilaian terhadap prestasi jualan serta aktiviti pemasaran yang dijalankan. Seterusnya saya serahkan kepada presenter yang lain. Okey, terima kasih Firdaus. Okey, untuk isi seterusnya disampaikan oleh saya. Okey, untuk perusahaan industri. Okey, merancang dan menganalisa anggaran belanja mengurus perolehan aset dan permohonan peruntukan di bawah perusahaan industri penjara, institusi penjara. Menyelia operasi bengkel perusahaan, amanah, kualiti dan pengeluaran produk penjara di seluruh institusi. Selain itu, mengaplikasikan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan selamat bagi banduan dan kaki tangan yang bekerja di bengkel. Merancang dan menyelaras peruntukan gabungan dan perolehan aset di bawah akaun amanah institusi penjara. Selain itu, menyelia hasil dan menyelaras perbelanjaan peruntukan institusi secara efisien. Mengurus dan memantau perjalanan program-program skim usaha sama, khidmat bakti, perusahaan ringan dan tempahan secara pukal bagi meningkatkan pendapatan penghuni mengikut perjanjian peraturan akta yang sah. Mengurus dan memantau aktiviti pengeluaran sara diri, produk perkhidmatan bagi keperluan institusi penjara. Selain itu, mengenal pasti, merancang dan membuat analisa kos terhadap pengeluaran produk berskala besar agar lebih berdaya saing. Menjalankan kerjasama pintar NBOS bagi menghasilkan produk bersama agensi luar mengikut perjanjian peraturan akta yang sah bagi meningkatkan kemahiran dan pendapatan penghuni. Next. Okey, next adalah contoh kemahiran yang ditawarkan di penjara. Next.
Okey, antaranya adalah kemahiran kipalan dan penyelenggaraan penyaman udara. Okey, bagi kipalan besi dan penyelenggaraan penyaman udara, kaedah pelaksanaannya, Jabatan Penjara Malaysia bekerjasama dengan syarikat yang terpilih. Syarikat akan mengambil penghuni penjara yang telah dilatih di bawah mereka untuk bekerja sebaik sahaja dibebaskan. Sebanyak sekitar 12,000 bekas banduan telah mempunyai sijil kemahiran. Okey, tujuan dan objektif bagi program ini untuk memberi peluang kedua kepada penghuni penjara, membolehkan banduan mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran yang dimiliki. Contoh, kursus jangka pendek asas pembuatan biji besi, kursus asas pemasangan dan penyelenggaraan penyaman udara, dan sekali penghuni sekolah Hamilton dan banduan penjara Puncak Borneo. Next. Next saya menyerahkan isi program ini kepada presenter seterusnya. Okey, seterusnya kita ada kemahiran jahitan. Next. Okay. Tujuan kemahiran jahitan ni diadakan adalah ada 4, iaitu first kali memberikan ilmu pengetahuan serta pembelajaran terhadap bidang jahitan kepada para banduan. Seterusnya, membolehkan banduan mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran yang dimiliki. Yang ketiga, meluaskan lagi pasaran produk jahitan yang dikeluarkan oleh pihak penjara sama ada di dalam maupun di luar negara. Dan akhir sekali, dapat meningkatkan lagi peluang kerjaya kepada para banduan setelah dibebaskan dari tahanan. Okey, kaedah pelaksanaan kemahiran jahitan ni terbagi pada 3. Itu pertama sekali, Jabatan Penjara Malaysia telah bekerjasama dengan pihak industri yang terlibat secara langsung dalam bidang jahitan. Yang kedua, Jabatan Penjara Malaysia telah mengeluarkan peruntukan dana bagi menjemput tenaga pengajar dari luar yang ingin masuk ke dalam untuk memberi pendedahan tentang ilmu jahitan kepada para banduan. Akhir sekali, banduan akan diberikan didikan serta tunjuk ajar bagi menguasai segala kemahiran yang terdapat dalam jahitan. Antara contoh aktiviti yang dijalankan adalah kursus jangka pendek asas jahitan dan kursus jahitan asas pembuatan pakaian. Next. Okay, akhir sekali kemahiran yang diberikan ialah kemahiran perladangan. Okay. Tujuan atau objektif kemahiran perladangan ini diadakan adalah untuk pertama sekali memberi peluang kemahiran bersijil kepada para banduan bagi meningkatkan produktiviti. Seterusnya, memberi maklumat dan kesedaran kepada masyarakat bahawa banduan juga mempunyai bakat dan keupayaan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi negara. Yang ketiga, membolehkan banduan mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran yang dimiliki. Okay, kaedah pelaksanaannya. Pertama sekali, Jabatan Penjara Malaysia telah bekerjasama dengan Yayasan Pahang dan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felkra yang terlibat secara langsung dalam bidang perladangan. Seterusnya, Jabatan Penjara Malaysia telah menyediakan kemudahan ladang bagi menjalankan aktiviti perladangan. Sebagai contoh, di penjara Pinor Pahang, mempunyai ladang sendiri seluas 3.6 hektar bagi menjalankan aktiviti perladangan. Banduan akan diberikan didikan serta tunjuk ajar bagi menguasai segala kemahiran yang terdapat dalam perladangan. Contoh aktiviti yang dijalankan, pembukaan ladang, menanam, membaja, memungut hasil dan mengangkut buah serta menjual hasil. Seterusnya tayangan video.
Penjara bukan sekadar lokasi menahan pesalah dan penjenayah. Lebih dari itu, fungsinya ialah sebagai institusi pendidikan dan pemulihan banduan sebelum kembali kepada masyarakat. Hanya selepas pemulihan dijalani, banduan berpotensi mengembangkan kemahiran mereka serta bakat mereka. Itu bukan sahaja menjadi harapan pihak berkuasa penjara, tetapi juga banduan tidak terkecuali memohon mereka diterima semula sebaik bebas. Laporan wartawan Tan Sulin menerusi laporan khas Sinar Baru di sebalik tirai besi. Di sebalik tirai besi ini, banduan muda dilengkapi dengan ilmu pengetahuan serta kemahiran yang berguna di Sekolah Integriti Kajang. Ini kerana walaupun rata-rata sudah cukup dewasa, ada yang masih tidak mendalami nilai serta amalan rutin kehidupan. Kita dapati apabila kita memperkenalkan sesuatu perkara untuk dicuba oleh pelajar tersebut, mereka sangat cepat dapat mengikuti arahan kita dan mereka mempunyai bakat-bakat dalam pelbagai bidang. Di sini ada juga kalangan banduan yang mempelajari asas membaca, menulis dan mengira 3M, pelajaran yang diajar guru semasa di sekolah rendah. Satu budak, seorang budak dia masuk dalam penjara, dia tidak tahu menulis dan mengira. Dia masuk, dia belajar, masuk SRP, SPM sehingga ke peringkat universiti, dan convocation baru-baru di Universiti Melaya mendapat ijazah. Dari segi pencapaian akademik, jumlah banduan yang mendaftar untuk menduduki peperiksaan awam seperti SPM didapati semakin meningkat. Tahun demi tahun kita nampak peningkatan dari segi pencapaian dalam peperiksaan awam. Di samping jumlah pelajar yang berminat untuk menawarkan diri secara sukarela untuk menduduki peperiksaan awam juga meningkat. Kalau kita lihat dari segi bilangan pelajar di sini, di Sekolah Integriti Kajang, meningkat dari tahun ke tahun. Malah kini mereka juga boleh melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat ijazah sarjana di dalam penjara. Ia sekaligus membuktikan jika diberi peluang, mereka juga boleh mencapai potensi sepenuhnya dan dipulihkan sebelum kembali kepada masyarakat. Ikuti siri terakhir laporan khas ini bagi mengupas peranan masyarakat dalam membantu bekas banduan. Tan Surin Astro Awani. Okey, penjara ni bukan sekadar lokasi menahan pesalah dan penjenayah. Dia lebih dari itu, fungsinya ialah sebagai institusi pendidikan dan pemulihan banduan sebelum kembali kepada masyarakat. Hanya selepas pemulihan dijalani, banduan ni baru nampak berpotensi mengembangkan kemahiran serta bakat mereka. Itu bukan sahaja menjadi harapan pihak berkuasa penjara, tetapi juga banduan tidak terkecuali memohon mereka diterima semula sebaik bebas. Laporan wartawan Tan Sulin menerusi laporan khas Sinar Baru di sebalik tirai besi yang kita lihat tadi.
Sekejap lagi satu video. Kita ada dua buah penjara, institusi penjara, di mana yang pertama adalah penjara Penok dan yang kedua di penjara Bentung. Kami telah bagi segala-galanya pada mereka dari segi pengisian psikologinya, dari segi pengisian keagamaannya, dari segi kemahiran beragama. Di sini bermula lembaga taharah sehinggalah kepada sembahyang. Makluman di negeri Pahang yang tidak ada di tempat lain adalah Tenung Pahang Diraja, di mana kedua institusi penjara di negeri Pahang ini, penjara Penok dan penjara Bentung, merupakan institusi yang terlibat menghasilkan kain-kain tenun yang dikategorikan sebagai Tenung Pahang Diraja. Ke bawah ini Yang Maha Mulia Tuanku Permaisuri Agung merupakan individu yang begitu amat berat tentang pembangunan Tenung Pahang Diraja yang dihasilkan di penjara Penok dan Bentung ini, di mana dari segi kualitinya, dari segi coraknya, reka bentuknya, dan begitu juga dengan bandar-bandar yang terlibat dalam penghasilan kain-kain tenun ini. Semua proses tenun itu merupakan kata di bawah pemerhatian, bawah bimbingan tuanku sendiri. Sebelum saya masuk penjara, sebenarnya tenun pun saya tak kenal. Jadi memang tak ada pengalaman, saya tak kenal. Jadi, yelah, bila saya masuk penjara, daripada situlah saya dapat belajar sedikit demi sedikit daripada tunjuk ajar tenaga pengajar ini. Macam sarjan, korporal, cikgu yang boleh tunjuk ajar. Dan kawan-kawan lama tunjuk ajar pada kita. Daripada situlah kita dapat ilmu ni. Hingga kan saya boleh buat benda tu. Tuanku dia memang jiwa rakyat lah. Dia tak pernah menilai
siapa kita, walaupun kita ni bantuan je. Hubungan dia dengan kami memang rapat. Senantiasa memberi nasihat, memberi kata-kata semangat supaya kita dapat teruskan. Daripada pengalaman-pengalaman yang kita belajar ni, dia berikan semangat. Makna dia tak patahkan semangat, perlu belajar sungguh-sungguh. Makna insya-Allah kalau kita berada di keluar dan Tuan tu akan ambil untuk kita bekerja bersama dengan Tuan tu. Sampai tahap macam tu. Kami tak pernah merasakan tersisih lah kalau Tuan tu datang. Buka banking ni masa tu selama 5 orang banduan saja permulaan. Setelah Raja Pemaisuri Agong tahu di dalam penjara ni ada penumpahan, mencuba duli masuk ke penjara. Yang ni kain waktu petabalan, design dia macam ni lah. Ada bulan dan bintang, atau ada catatan negeri Pahang. Sebenarnya banyak 2-3 line untuk buat, tapi yang berkenan untuk corak macam ni je. Perasaan saya menyumbangkan sesuatu kepada Raja Pemaisuri sangat gembira lah. Mana design dari penjara penuh, dia suka pakai untuk petabalan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di bulan Ramadan ini kami di penjara penuh, khususnya di unit program pemulihan ihsan iaitu unit PPI, kami mengadakan pelbagai aktiviti lah. Antaranya seperti tadarus Al-Quran. Kami akan buat secara bulatan. Setiap orang akan membaca 1 juzuk setiap hari selama 30 hari. Selama ni bagi saya dalam dia ni untuk insafan, untuk sadarkan diri saya sendiri. Sebab saya kat luar, banyak yang saya tinggal, banyak yang saya terlepas, banyak yang saya abaikan. Jadi dalam dia ni, penjara diri saya agama, penjara bagi saya agama, penjara bagi saya didikan yang sempurna. Saya dah sedar, saya ada tanggungjawab pada agama saya. Dulu saya lupa semua benda ni. Terima kasihlah pada semua pihak. Kita kena ingat, hidup kita ni tak biasanya. Kita perlu bebas-bebasnya. Kita kena ingat hidup kita ni masih ada Tuhan. Kita kena ingat sebenar-benarnya dalam hidup kita, dalam keadaan yang sebenar-benarnya sangat benar, Tuhan kuasa mematikan kita. Benda inilah yang saya sedar bila saya dalam dia. Saya tiba-tiba atau saya ingat balik semua saya buat ni, saya datang family yang baik, keluarga yang baik. So saya fikir pasal apa saya jadi macam ni, sampai bila saya nak macam ni. Mimpi azan itulah saya dapat hidayah masuk Islam. Lepas saya masuk Islam tu baru saya tahu itu mimpi itu azan. Jadi bila saya dah masuk Islam, lepas tu ustaz bagi ikut apa semua, maklumlah tikus tengok bisi ya. Saya garu macam mana nak belajar apa. Cuma saya ambil satu cabang. Kalau benda buruk saya buat, pasal apa benda baik saya tak boleh buat. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan pihak penjara, dengan bantuan, sama-sama bantuan bantu saya. Ikro 1 saya 2 hari, ikro 2 hari, ikro 3 seminggu saya naik muka. Dalam 3 bulan tu saya boleh datang Al-Quran.
Macam saya belajar ni, saya ni azam tu saya nak jadi pendakwah keluar. Saya nak jumpa orang yang masuk Islam, yang orang bukan Islam. Jadi itulah niat saya. Jadi saya yakin dengan Allah. Saya percaya dengan kuasa Allah. InsyaAllah kalau kita bawa agama Allah ni, kita akan selamat dunia di akhirat. Kepada kaki tangan kita bila pertambahan banduan ni, kita terpaksa menghadapi banduan pertama, banduan yang bila dah ramai di dalam sosial, terdedah dengan kelakuan-kelakuan mungkin stres yang tinggi di kalangan banduan, mana staf-staf kita pun terpaksa berhadapan dengan cabaran yang lebih mencabar lagi lah. Begitu juga dengan penyakit. Ada di kalangan banduan yang utamanya banduan-banduan dadah yang risiko HIV, TB daripada rawatan, bilangan rawatan banduan yang makin meningkat. Banduan yang dirawat di hospital yang mana memerlukan kegiatan yang ramai untuk sama ada bertugas di hospital ataupun untuk kawalan. Saya sebagai selaku pengarah penjara negeri Pahang, saya begitu menitik beratkan fokus saya ialah yang utama adalah tentang keselamatan penahanan penghuni-penghuni atau banduan yang sedang menjalani hukuman dalam penjara, dan yang kedua tentang aspek pemulihan diri pesalah itu sendiri, kerana kita berharap kita apabila mereka selesai menjalani hukuman mereka dapat mempunyai pemikiran baru, pemikiran yang berbeza dengan sebelum yang masuk ke penjara, dan pemikiran yang kata yang positif dengan norma masyarakat pada hari ini. Saya Datuk Abu Hassan bin Husin, pengarah penyiar penuh. Saya doakan supaya kita semua diberi kesihatan, diberi kesejahteraan dalam menyambut Ramadan ini, dan kita serta negara kita bebas daripada COVID-19 ini. Okey, seterusnya kita ada kuis. Okey, dah ada kod, semua boleh join. Cukup 15 orang, kita gas. Kita gerak.
11 suku kita start.
Okay, kita dah boleh start sekarang. Apakah seksyen yang memainkan peranan penting sebagai peneraju dalam menjalankan latihan kemahiran vokasional? Ada 3. Pilih satu. Okey, seksyen yang mainkan peranan penting kemahiran ni ialah seksyen vokasional dan industri dalam banduan ni. Markah pertama Fakrul di tempat pertama. Next. Objektif ada berapa? Okay, ramai juga yang salah. Ada 4. Kenapa 4? Okay, kita boleh tengok. Objektif dia ada 4. Pertama, cakap tadi, memberi peluang kemahiran bersijil kepada penghuni bagi meningkatkan produktiviti. Yang kedua, meluaskan pasaran produk penjara sama ada di dalam maupun di luar negara. Yang ketiga, meningkatkan peluang kerjaya kepada penghuni setelah dibebaskan justru meningkatkan hasil kepada jabatan. Last sekali, memberi maklumat dan kesedaran kepada masyarakat bahawa penghuni juga mempunyai bakat dan keupayaan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi negara. Okay, ada 4 Terima kasih Fakrul. Tempat pertama. Okay, true or false? Okay, true. Fungsi unit pembangunan latihan dan kerjaya adalah merangka strategi latihan kemahiran berkesan. Betul ke salah? Rupanya betul. Okay, ini naik tempat pertama. Okay, true or false lagi? Ya. Fungsi unit pemasaran adalah untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan dia kepada semua, kepada masyarakat. Soalan kelima, true or false lagi. Oh, ramai salah. Okay, fungsi unit perusahaan industri ni adalah salah satu dia adalah untuk menyelia hasil dan menyelaras perbelanjaan peruntukan institusi secara efisiennya. Okay. Mak Tulau dah jatuh tempat kedua. Ni. Apakah?
Okay, ada 3 kemahiran yang disediakan. Ni salah, pilih satu je yang tak ada. Okay, kemahiran yang tidak disediakan tadi kita dah ada bincang. Antara kemahiran yang disediakan adalah first sekali kemahiran kimpalan besi ni, kemahiran peladangan dengan kemahiran jahitan. So kemahiran sukan tak ada. Masih ini di tempat pertama. Soalan ke-7. Adakah syarikat akan mengambil penghuni penjara yang telah dilatih di bawah mereka untuk bekerja sebaik sahaja dibebaskan? Ya, sebab dia ada collaborate dengan agensi luar juga. Kalau dah habis diorang boleh terus bekerja sebaik sahaja diorang dibebaskan. Okay, masih ini di tempat pertama. Soalan ke-8. Okay. Kursus contoh aktiviti yang dijalankan di bawah kemahiran jahitan ni ada 2 tadi. Pertama sekali kursus jangka pendek asas jahitan dengan lagi satu kursus jahitan asas pembuatan pakaian. So kursus menjahit praktikal dengan kursus menjahit online ni tak ada. Kalau dalam penjara macam mana nak buat online kan? So tak adalah. Umat kilau naik tempat pertama. Soalan second last. Pembukaan ladang. Ya, pembukaan ladang antara salah satu kemahiran peladangan yang diberikan ya. Fakrul naik tempat pertama. Soalan terakhir, true or false? Objektif paling penting. Objektif paling penting dalam kemahiran yang ditawarkan di penjara ialah memberi peluang kedua pada penghuni. Yes, itu adalah paling penting objektif. Okay, itu saja soalan. Di tempat ketiga kita ada Mat Kilau, Tania. Tempat kedua kita ada Nini. Dan di tempat pertama, siapakah? Fakrul, Tania. Okay, itu je. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.